Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Tan Sri Yang di-Pertua, untuk makluman ahli yang berhormat Labuan serta makluman kepada ahli-ahli yang berhormat, kerajaan sentiasa menggalakkan mana-mana syarikat penerbangan negara atau asing juga untuk menyedia dan meningkatkan kekerapan perkhidmatan penerbangan ke Labuan. Walau bagaimanapun, keputusan untuk menyediakan dan meningkatkan kekerapan perkhidmatan penerbangan tersebut adalah merupakan keputusan komersial ataupun commercial decision dengan izin syarikat-syarikat penerbangan tersebut yang ditentukan berdasarkan kepada commercial viability sesuatu laluan. Pada masa ini, kerajaan mengambil beberapa langkah pendekatan bagi meningkatkan kekerapan penerbangan dan menggalakkan lebih banyak syarikat penerbangan mendarat di Labuan, dan bagi memenuhi permintaan dan meningkatkan sektor pelancongan, langkah-langkah telah diambil. Pertama, rundingan dua hala ataupun bilateral air agreement dengan negara-negara asing pada setiap tahun diwujudkan untuk meningkatkan hak-hak trafik penerbangan di antara Malaysia dengan negara-negara tersebut. Sebagai contoh, pada bulan Jun yang lepas, pihak kementerian telah mengadakan rundingan udara dengan kerajaan United Kingdom di London, yang mana telah termeterai diwujudkan dasar langit terbuka di antara Malaysia dan United Kingdom, yang membawa makna syarikat penerbangan daripada United Kingdom boleh terbang dan mendarat di mana-mana destinasi di Malaysia, termasuk Labuan. Seterusnya, langkah yang lain iaitu memasukkan Labuan sebagai salah satu destinasi yang diliberalisasikan di bawah Asian Multilateral Agreement on the Full Liberalization of Passenger Services. Di bawah perjanjian ini telah ditandatangani dan diratifikasi oleh Malaysia pada tahun ini, dan syarikat-syarikat penerbangan daripada negara-negara ASEAN dibenarkan untuk mengadakan penerbangan di antara mana-mana destinasi ASEAN tanpa had kekerapan, kapasiti dan jenis pesawat. Seterusnya, pihak kerajaan juga telah menurunkan passenger service charge daripada RM65 kepada RM26 untuk penumpang-penumpang antarabangsa di semua lapangan terbang sekondari termasuk lapangan terbang di Labuan. Seterusnya, pihak MAB juga menawarkan pelbagai insentif kepada syarikat-syarikat penerbangan daripada luar negara yang beroperasi ke mana-mana lapangan terbang termasuk lapangan terbang Labuan dengan Airline Incentive Program. Terima kasih. Labuan. Soalan tambahan saya menyentuh dua perkara yang di-Pertua dan YB Timbalan Menteri. Lapangan terbang Labuan juga digunakan untuk membawa barang-barang peralatan minyak dan gas dari luar negara, di mana pesawat besar kapal kargo Antanos selalu mendarat. Adakah pihak kementerian setuju untuk menaik taraf lapangan terbang Labuan dengan menambah terminal kargo yang sesuai untuk minyak dan gas? Sekarang kita cuma mempunyai terminal penumpang. Yang kedua, untuk bantu pelancongan, adakah pihak kementerian setuju satu atau dua international flight dengan izin yang terbang ke Kota Kinabalu atau Kuching dari negara-negara seperti Jepun, Korea dan China singgah atau transit di Labuan? Ada value added kepada ekonomi negara. Terima kasih. Yang berbahagia Tan Sri Yang di-Pertua, untuk lapangan terbang Labuan pada ketika ini masih underutilized, dan mengenai kargo pada masa ini juga belum
ada rancangan untuk meningkatkan keperluan kargo. Dan soalan yang kedua mengenai international flight, seperti yang disebutkan pada awal tadi, bahawa ianya semua bergantung kepada keputusan komersial daripada syarikat penerbangan, yang mana pada dasarnya pihak kerajaan telah membuka kepada sistem dasar langit terbuka seperti yang saya sebutkan tadi. Malah penerbangan daripada United Kingdom juga dibenarkan untuk mendarat di Labuan. Dan pada bulan depan kerajaan juga akan mengadakan rundingan udara dengan Australia bagi meningkatkan hak-hak trafik untuk kedua-dua negara, yang mana juga Labuan akan dimasukkan sebagai destinasi untuk penerbangan daripada Australia. Terima kasih Tan Sri. Saya masih ingat lagi dalam Dewan ini juga, satu masa dahulu Menteri Pengangkutan pernah mengatakan bahawa oleh kerana kedudukan Labuan yang amat istimewa, kerana yang punya status offshore financial center, Menteri waktu itu mengatakan kerajaan akan bersungguh-sungguh untuk mengubah kedudukan Labuan dan akan memastikan ada international flight masuk, dan ini akan lakukan dengan serta-merta. Jadi adakah jawapan Menteri dia agak bercanggah bahawa kerajaan tidak akan mengadakan gerakan ini supaya akhirnya Labuan itu menjadi suatu yang menarik untuk pelabur-pelabur masuk, kerana dia tak payah lagi nak connect flight dan terus saja direct flight. Terima kasih Tan Sri. Yang berbagai Tan Sri, mengenai usaha untuk meningkatkan Labuan sebagai destinasi utama, pada dasarnya telah dilakukan. Dan sebagai contoh, penerbangan MAS yang pada sebelum 2012 hanya mempunyai 7 kali penerbangan daripada Kuala Lumpur ke Labuan, dan kali ini daripada 2012 telah ditingkatkan kepada 14 kali. Seterusnya, pihak MAB telah mewujudkan satu airline insentif, yang mana untuk di Labuan kepada syarikat-syarikat yang baru untuk terbang ke Labuan akan diberi insentif RM10 setiap passenger. Dan keseluruhan insentif ini kerajaan telah membelanjakan lebih kurang 216 million MAB dengan minta maaf, Malaysia Airport Berhad telah membelanjakan dalam insentif ini 216 million keseluruhan, termasuk Labuan sebagai destinasi yang telah ditentukan. Dan untuk international flight yang seperti saya sebutkan tadi, memang kita senantiasa mengalu-alukan syarikat-syarikat daripada luar untuk terus boleh terbang ke Labuan dengan dasar langit terbuka ini. Tan Sri, minta satu soalan lagi, Pak. Silakan. Terima kasih, Tan Sri Ketua. Saya difahamkan di Labuan, Maswing telah mengurangkan frekuensi flightnya ke Labuan, sama daripada KK ataupun daripada KL. Dan ini mungkin ada yang saya difahamkan diberhentikan. Jadi apakah ini benar, dan sekiranya berlaku, tidakkah ini mengganggu pelancong dan juga pelabur, dan apakah langkah-langkah yang kerajaan buat untuk menangani masalah ini? Terima kasih. Yang Hormat Datuk Speaker, Yang Berhormat Tan Sri Speaker, Yang di-Pertua, mengenai penerbangan Maswing, memang pada bulan April dan Mei terdapat pembatalan penerbangan kerana terdapat pemberhentian juruterbang di Maswing. Ini ekoran daripada pewujudan satu airline baru, penerbangan baru, yang mana terdapat pembinaan juruterbang daripada Maswing. Dan saya difahamkan lebih kurang 27 juruterbang Maswing
telah berhenti berpindah ke tempat lain dan sekarang pihak Maswing sedang melatih juruterbang yang baru untuk menggantikan juruterbang yang telah pindah dan ianya mengambil masa dan dijangka dalam bulan Julai, ujung bulan Julai, penerbangan Maswing khususnya di Sabah dan Sarawak akan kembali pulih.